Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita masuk kepada bab 1. Okey, konsep asas pemikiran komputasional. Okey. Jadi, awak jumpa bab ni masa awak tingkatan 1. Okey. Masa awak tingkatan 1, awak jumpa bab konsep asas pemikiran komputasional. Okey, bila awak tengok dekat bab ni, okey, apa yang awak tahu adalah apa yang awak perlu tahu kat sini adalah teknik. Teknik. Ada berapa teknik? Leraian. Teknik apa lagi? Teknik pengecaman corak. Teknik peniskalaan. Dan teknik pengitlakan. Kan? Okey, jadi awak kena mahir 4 teknik ni, barulah awak boleh buat projek untuk bab 1. Okey, untuk bab 1 ni, okey, kita ada pembangunan atur-cara. Okey, bab 1 ni lebih kepada awak kena buat projek Okey, awak kena buat projek berdasarkan ni teknik ni. Okey, buat projek berdasarkan teknik ni. Okey, kita tengok pembangunan atur-cara. Okey, pembangunan atur-cara. Okey, kita nak start buat projek. Kita nak buat projek atur-cara melibatkan 5 fasa. Okey, iaitu fasa analisis masalah, fasa reka bentuk atur-cara, fasa pengekodan, fasa pengujian dan penyahpijatan. Pengujian ni kita uji. Kita uji coding kita ni betul ke tak betul. Okey, kalau tak betul, kita lakukan penyahpijatan. Okey. Okey, bila dah komplit 2 ni, dah siap, barulah kita buat fasa dokumentasi. Okey. Sekarang kita tengok. Okey. Menggunakan konsep pemikiran komputasional dalam pembangunan atur-cara. Okey. Apa dia pemikiran komputasional? Okey, pemikiran komputasional ni adalah proses pemikiran yang digunakan untuk menyelesaikan sesuatu masalah yang dihadapi oleh seseorang individu secara sendiri atau berbantukan mesin. Proses nak selesaikan masalah. Okey, macam mana awak nak selesaikan satu masalah secara cara awak sendiri ataupun berbantukan mesin. Ikutlah komputer ke, okey, ada robot ke, okey. Pemikiran komputasional ni menjadikan proses penyelesaian masalah kita lebih cepat dan sistematik. Maksudnya ada flow. Okey, ada flow, ada langkah-langkah yang terbaik untuk awak selesaikan masalah. Okey, ini dia pemikiran komputasional. Okey, ni 5 fasa ni. Okey, kemudian sekarang kita nak pergi kepada contoh. Okey, anda diminta untuk membina satu atur-cara bagi mengira untung dan rugi. Okey, untung dan rugi serta peratus untung dan peratus rugi. Okey, sini dah ada 2. Untung dan rugi. Okey, untung dan rugi, peratus untung dan peratus rugi. Okey, ni pun 2 dah. Jualan air cendol. Okey, dia jual air cendol. Okey, dia jual air cendol. Jadi dia nak minta awak buat satu atur-cara. Jadi bila awak tingkatan 3 ni, awak kena buat satu atur-cara. Okey, ini contoh teacher. Awak kena cari contoh awak sendiri. Okey. Okey. Sekarang ni dalam fasa analisis. Okey, kita ada 5 fasa ni kan? Okey. 5 fasa ni kita kena pergi satu persatu setiap fasa. Dalam setiap fasa ni ada teknik-teknik yang digunakan. Setiap fasa ni ada teknik dia. Okey, setiap fasa ada teknik dia. Okey. Sekarang kita tengok. Okey. Dalam fasa analisis, fasa yang pertama. Okey. Dalam fasa analisis, okey, kita kena kenal pasti dulu masalah, keperluan sistem, perisian sasaran pengguna. Okey. Jadi sekarang ni kita nak buat sistem membina atur-cara. Okey, kita nak bina atur-cara jualan air cendol. Okey, siapa nak tengok? Teacher lah nak tengok. Okey, audience. Okey. Teacher dan juga pengguna tu lah. Okey.
Kemudian dalam fasa analisis ni kita kenal pasti mana satu input, mana proses dia, mana output dia. Okey. Kemudian kita boleh buat temu bual. Okey, temu bual. Kita tanya orang, contohlah kita sekarang ni nak tengok jualan cendol. Kalau orang jual mangga, okey, jual pau kan. Serupa je. Kita temu bual. Apa yang dia nak? Berapa untung dia? Itu kita panggil temu bual. Soal selidik, pemerhatian bagi mengetahui keperluan pelanggan. Okey, pelanggan ni suka sistem macam mana? Okey. Okey, teknik yang digunakan dalam fasa analisis adalah teknik leraian. Satu teknik sahaja digunakan dalam fasa analisis, iaitu teknik leraian. Okey. Kemudian kita tengok dalam fasa analisis macam mana dipecahkan masalah. Okey, dia guna teknik leraian. Okey. Jadi dalam teknik leraian ni kita pecah masalah yang ada, masalah ni. Okey, masalah ni kepada masalah besar dan juga masalah kecil. Masalah besar dia nak bina atur cara untuk mengira untung, rugi. Ni peratus ni, salah eja. Peratus untung, peratus rugi bagi jualan air cendol. Ni masalah besar. Okey. Jadi daripada masalah besar ni kita pecahkan kepada masalah kecil. Okey, nak kira untung, nak kira rugi, nak kira peratus untung, nak kira peratus rugi. Okey, daripada masalah besar macam ni kita pecahkan satu-satu macam ni untuk lebih mudah faham. Okey. Okey. Kemudian bila kita dah faham, kita dah tahu apa yang dia nak. Okey, pengguna nak macam mana. Okey. Kita pun pergi kepada fasa yang kedua, iaitu fasa reka bentuk. Hari ni kita belajar dua fasa sahaja. Okey. Fasa reka bentuk. Okey. Fasa reka bentuk ni adalah fasa yang kedua. Okey, dalam fasa reka bentuk ni kita akan buat pseudocode, carta alih, mereka bentuk antara muka pengguna. Okey. Teknik yang digunakan dalam fasa reka bentuk adalah teknik pengecaman corak yang pertama, teknik peniskalaan kedua dan teknik pengitlakan yang ketiga. Ada 3 teknik kita guna. Kalau fasa analisis tadi satu teknik je. Okey, yang ni 3 teknik yang kita guna. Okey. Okey, kita tengok. Ini teknik pengecaman corak. Okey. Teknik pengecaman corak, okey, kita tahu pengecaman corak ni kita cari dia punya persamaan, kita cari perbezaan kan. Okey, ni masalah kecil daripada fasa analisis tadi. Okey. Kita ada kira untung. Bila kita nak kira untung, kita kena tahu harga jual. Kan? Okey, kemudian kita kena tahu harga kos. Okey, nak tahu. Okey, katakanlah kita jual air cendol. Okey, ni air. Ni air kita. Okey. Harga kos kita buat air ni contohnya RM1. Okey. Jadi, ni harga kos. Okey. Lepas tu kita jual ke orang, pasaran kita RM2.50. Ni harga jual. Kita kena tahulah. Okey. Nak kira untung, kita kena tahu harga jual dan juga harga kos. Nak kira rugi pun sama. Harga jual dan harga kos. Kira peratus untung, kita kena tahu untung berapa. Dan juga harga kos. Okey, contohnya macam ni. Harga kos dia RM1. Kita jual RM2.50 tak? Sian dengan RM2.50. RM2.50 jadi kita untung berapa dekat sini? Kita untung berapa? Untung siar 50 sen. Okey, ni untung. Okey. Jadi kita nak tahu untung. Kat sinilah. Ni kira untung. Kita dapat tahu untung. Okey. Kalau rugi bermaksud harga kos lebih daripada harga jual. Okey, katakanlah kos dia siar, dia jual sama. Rugi sama dah. Okey. Kemudian ni untung dengan harga kos peratus. Nak kira peratus untung. Untung berapa? Katakanlah kita dapat dari siar setengah. Bahagi dengan harga kos. RM1.50 bahagi dengan RM1 darab 100%. Okey. Gitu. Jadi dekat sini, apa yang kita nampak? Okey, persamaan dia pun boleh ubah input. Input dia sama.
Okey. Input. Input dia kita nak harga jual dan juga harga kos. Okey. Kemudian kita ada, okey, pemulihan ubah input ada harga jual dan juga harga kos. Ini sama. Kita perlukan awal-awal lagi. Okey. Perbezaan dia untung dan rugi. Peratus untung, peratus rugi. Ini perbezaan dia. Okey. Okey. Boleh ini persamaan dan juga perbezaan. Pengencaman corak ni kita nak cari persamaan dan kita nak cari perbezaan. Okey. Kemudian teknik yang kedua adalah teknik peniskalaan. Okey. Teknik peniskalaan ni kita ambil aspek penting. Yang kurang penting kita ketepikan. Dia nak jual dekat mana, dekat bawah pokok ke, pakai payung ke, tu tak penting mana. Yang ni dulu kita nak pentingkan sebab dia nak tawar untung, rugi, peratus untung dan peratus rugi. Okey. Jadi dekat peniskalaan ni kita dah ada aspek penting. Apa dia untung? Untung harga jual tolak harga kos. Kalau rugi, harga kos tolak harga jual. Okey. Contoh kita buat air tadi. Teacher letak balik air tadi. Air kan? Dia straw dia. Okey. Katakanlah modal. Harga kos ni modal lah. Harga kos ni modal kita buat air ni RM1. Okey. Harga jual RM2.50. Okey. Jadi kalau kita nak tahu untung, harga jual tolak harga kos. Okey, jual tolak harga kos kita dapat untung. Rugi ada tak? Tak ada rugi. Okey. Kalaulah harga kos kita RM1, okey, RM1. Harga jual kita, okey, ni silap. Cuba tunggu. Okey. Katakanlah harga jual kita 50 sen. Okey. Harga jual kita 50 sen, harga jual. Barulah kita dapat rugi. Jadi macam mana kita nak buat? Harga kos ni tolak dengan harga jual. Maka kita akan dapat rugi. Okey. Kemudian macam mana kita nak dapat peratus untung? Okey, katakanlah untung tadi, kalau kat sini untung kita dapat kalau kita ambil situasi yang pertama, untung kita RM1.50, betul? Okey. Nak dapat peratus untung, RM1.50 bahagikan dengan RM1 modal dia. Okey. Harga kos darab dengan 100%. Sama juga dengan rugi, peratus rugi ni. Okey. Okey, rugi 50 sen kan? Kalau ikut situasi yang kedua, rugi 50 sen. 50 sen bagi dengan RM1 darab dengan 100%. Okey. Ni aspek penting dia lah ni. Teknik peniskalaan. Okey, dah siap. Dah siap kita pergi teknik pengitlakan. Pengitlakan ni kalau awak tahu dia lebih kepada rumusan atau kesimpulan. Okey. Jadi, algoritma boleh ditentukan berdasarkan fasa analisis masalah. Makanya, algoritma ni kita buat berdasarkan fasa analisis masalah. Okey, algoritma dalam bentuk pseudocode, carta ahli dapat membantu memudahkan proses penyelesaian masalah kerana langkah-langkah penyelesaian masalah ditunjukkan dengan lebih jelas. Okey, betul. Okey, sekarang kita tengok teknik pengitlakan. Okey. Kita buat pseudocode. Pseudocode ni kita mulakan dengan mula. Okey, ni warna ni tak boleh nak buat, teacher kena warna merah. Alright. Mula. Okey, ingat pseudocode dia mesti ada nombor. Biasakan pseudocode dengan nombor. Ada mula, ada tamat. Okey, dapat satu markah awak kat sini. Okey, masukkan harga kos dan harga jual. Okey. Kemudian kita pergi dekat kira. Kira ni 4 benda ni yang kita nak, yang dia nak dekat ikut soalan awal-awal tadi. Okey. Okey, ni kita siap-siap kira. Jika harga jual lebih daripada harga kos, papak untung dengan peratus untung. Okey. Jika tidak ni jika selain hot ni. Jika tidak ni bermaksud harga kos lebih daripada harga jual lah, kan? Okey, papa rugi, peratus rugi. Tamat.
Ini kita punya pseudocode. Pseudocode ni mesti kena ada nombor. Okey, tengok flow, tengok teacher buat macam mana. Jadi orang nak baca pun senang, flow dia nampak mudah. Okey, itu pseudocode. Sekarang kita tengok carta alih. Okey, carta alih ni dia teacher buat pakai PowerPoint, dia tak boleh nak besar sangat. Okey, tengok sini dah. Okey, mula. Dia punya pseudocode ni mesti sama dengan awak punya pseudocode mesti kena, carta alih awak mesti kena sama dengan pseudocode. Okey, mula kan? Mula, nombor 1 mula. Okey, ni nombor 1. Okey, ni nombor 1. Okey, nombor 2. Masukkan harga kos, harga jual. Okey, ni masukkan. Masukkan kita guna simbol ni. Simbol macam ni. Parallel. Ini adalah untuk input dan output. Awak kena tahu simbol. Simbol yang ni adalah simbol untuk mula dan tamat. Oval. Okey. Okey, kemudian kira. Nombor 3 kira. Kira bentuk dia rectangle ni macam ni. Bermaksud proses. Okey, ni input tadi. Ni proses. Dia kira untung, rugi, peratus untung, peratus rugi. Okey. Kemudian ini adalah pilihan. Okey, ni pilihan yang keempat. Jika. Ni nampak ni, jika. Jika ni pilihan ni. Ni jika. Jika harga jual lebih daripada harga kos. Okey. Harga jual lebih daripada harga kos? Ya. Jika ya, papa untung, peratus untung. Jika tidak, papa rugi dengan peratus rugi. Lepas tu tamat. Tengok kepala arrow teacher ni. Okey, semua ada kepala. Okey. Ini output. Ini pun output juga. Okey. Ni tamat. Ni yang kelima. Ni yang okey, sorry. Sini pilih jika kan. Okey, ni yang keempat, jika ya. Ni yang kelima, jika tidak. Yang keenam, tamat. Flow carta alih mesti sama dengan pseudocode. Okey. Kemudian dah siap. Okey. Tengok ni. Teknik dalam fasa reka bentuk atau cara kita kena buat pseudocode. Okey, settle. Dah buat. Carta alih. Dah buat. Okey. Mereka bentuk antara muka pengguna. Okey, last sekali. Apa dia awak kena buat? Okey. Ini teknik pengitlakan. Masih dalam teknik pengitlakan. Ini adalah lakaran. Apa panggil? Lakaran. Antara muka pengguna. Okey. Jadi ni input kita ni. Alih ni input. Okey. Jadi pengguna akan masuk harga kos berapa, harga jual berapa. Pengguna masuk. Kira ni adalah proses. Okey. Jadi dia akan hidup sama ada untung ataupun rugi berdasarkan harga kos ni. Ini adalah output. Ini kita punya antara muka kita. Okey. Jadi teacher harap awak faham dengan dua fasa ni. Okey. Teacher akan sambung lagi minggu hadapan dengan fasa pengekodan. Okey, pengujian dan pijatan dan fasa dokumentasi. Okey, itu sahaja. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.